atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar sahabat-sahabat Mihrab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran sambungan daripada surah Al-Isra, yang muka surat 291 ayat yang ke-87 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa rahmatan min rabbik, inna fadlahu kana alayka kabira. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان
بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم
وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa.
Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang budiman dan beriman, sama-sama kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada fitnah dunia, fitnah kubur, fitnah pada mahsyar. Dan seterusnya Allah Azza wa Jalla menetapkan qadar takdir kita sebagai ahli jannah insya-Allah. Marilah sama-sama kita mulakan kajian Asmaul Husna pada Mihrab Al-Quran pagi ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi berbincang, mengkaji dan menghayati Asmaul Husna Allah yang bersifat Maha Adil, dan ia merupakan siri ketiga perbahasan kita dalam hal ini. Kenapa Ustaz agak panjang berbicara tentang Allah yang bersifat Al-Adal? Memandangkan ia merupakan satu topik yang besar, topik yang sangat penting, maka Ustaz mahu memberikan masa yang panjang supaya berlakunya kepuasan pelanggang, orang kata. Di pihak Ustaz pun puas hati Ustaz menghuraikan Asmaul Husna Allah yang bersifat Al-Adal. Di pihak tuan-tuan dan puan-puan pun sama, insya-Allah
orang kata puas hati dengan penjelasan yang telah dan sedang dan insya-Allah yang bakal disyarahkan ini. Seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz mohon kerjasama daripada semua supaya apa? Supaya pertama sekali seperti biasa mohon share, viral dan like akan kuliah kita pada pagi ini kepada seramai mungkin kawan-kawan, teman-teman, grup WhatsApp supaya apa? Supaya selain daripada kita dapat manfaat, maka man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilih. Barang sesiapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Ini namakan pahala jariah. Apabila kita share, kita kongsikan link yang baik-baik dan kawan-kawan kita menyaksikannya. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, sekali lagi Ustaz nyatakan kemasukan tingkatan 1 dan fast track SPM di tingkatan 4 di Madinatul Hufaz masih dibuka. Silalah buat permohonan untuk tujuan tersebut, termasuklah MMQ, Malaysia Menghafaz Al-Quran, supaya kita boleh menghafaz Al-Quran secara online. Tuan-puan, sesiapa yang berminat untuk kembara rohani ke Jepun dengan tema kajian Asma'ul Husna melalui Tafakkur Alam, maka bolehlah sama-sama join dengan Ustaz ya. InsyaAllah ni nombor handphonenya. So kita ada 12 modul Asma'ul Husna yang akan Ustaz dan Ustaz Hafizah Musa bahaskan kepada peserta kembara rohani. Demikian juga infak untuk pembelian tanah wakaf pembangunan Matis Madinatul Hufaz fasa yang ketiga masih lagi dibuka. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Okey, Ustaz insya-Allah tak akan jemu untuk sentiasa ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan surah Ali Imran ayat 79. Surah Ali Imran ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqula lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Sadaqallahul azim. Terakhir yang saya bahas pada siri kuliah yang lepas, di mana kita diminta supaya menjadi kunu rabbaniyin, orang yang memiliki dan menghiaskan diri dengan akhlak-akhlak ketuhanan. Hal ini telah pun saya bahas panjang pada siri yang lepas yang terakhir. Apa arti? Contoh, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala dan semestinya Allah Azza wa Jalla itu bersifat dengan al-adal, yang maha adil, maka kita sebagai seorang Islam, kita juga mesti meniru sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks sesama kita. Apa dia? Kita juga mesti menjadi seorang yang adil. Maka apabila kita mulai menjadi seorang yang adil, itu adalah sebesar-besar kefahaman kita dalam menghayati Asma'ul Husna. Dalam kita menghayati Asma'ul Husna. Baik. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Jadi fokus kita pada pagi ni apa dia? Fokus kita pada pagi ni ialah Ustaz nak bentang cerita. Ustaz nak bentang cerita bagaimana Nabi dan para sahabat demi nak beramal dengan Asma'ul Husna, maka mereka menghiasi diri mereka dengan sifat-sifat keadilan, mengambil inspirasi daripada Allah Azza wa Jalla yang juga bersifat dengan sifat al-adal yang menjadi sebahagian daripada Asma'ul Husna Allah Azza wa Jalla. Mari kita bergerak dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ini berlaku kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Sawad bin Ghaziyah. Sawad bin Ghaziyah. Catat besar-besar nama tersebut. Sawad bin Ghaziyah ni apa ceritanya?
iaitu Rasulullah SAW ketika mana berlakunya peperangan Badar. Perang Badar ni tuan-puan berlakunya di Madinah, lebih tepat di kawasan Badar, tahun yang kedua Hijrah. Jadi perang Badar ni berlaku pada 17 Ramadan. Nabi dan para sahabat membuat persiapan logistik di Badar bermula daripada 15 Ramadan. Hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaatnya hari peperangan. Maka seperti biasa, pada satu pagi solat subuh, Nabi menjadi imam dan Nabi sebelum nak mengangkat takbiratul ihram, maka Nabi SAW menyebut istawu wa'tadilu wasaddul furaj wasawu bainakum, yang bermaksud betulkan saf, penuhkan saf dan betulkan garis masing-masing. Tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sawad bin Ghuzayyah ni dadanya ke hadapan. Dadanya ke hadapan maknanya dia tak betul lah sah dia kan. Maka Nabi pun pergilah menghampiri Sawad bin Ghuzayyah, dan kebetulan pada telinga Nabi ni Nabi ada sangkut sugi. So apa yang berlaku, Nabi ambil sugi, Nabi pun tolak dada Sawad menggunakan sugi Nabi. Perbuatan Nabi SAW ini tuan-puan langsung ditegur oleh Jibril AS. Jibril daripada 7 petai langit itu turun dengan perintah Allah Azza wa Jalla, tegur Nabi, ya Rasulullah SAW, innaka bu'ista nabiyyan walam tub'asu jabbaran. Wahai Rasulullah, kamu ni dilantik menjadi seorang Nabi dan Rasul, bukannya menjadi seorang yang keras dengan umat. Apa ni tolak dada sahabat kamu sendiri dengan menggunakan sugi? Ini dianggap keras, biarpun pada orang lain dianggap biasa-biasa. Padahal tindakan Nabi ini nisbah kepada sahabat-sahabat yang lain, sesama mereka biasa je. Tuan-puan, sehingga hari ni pun kalau tuan-puan biasa dengan duduk negara Arab, seluruh orang Arab ni sangat kasar. Tapi bagi mereka seluruh, tepuk kepala ke, tepuk badan ke, sepak ke apa ke, biasa. Kita anggap ini berkelahi sakan. Tak, ini namanya berseluruh. Jadi Nabi ni dengan yang ringan sekali, Nabi berseluruh sedemikian rupa. Jadi apa yang berlaku, Jibril turun. Maka Rasulullah SAW jumpa dengan Sawad. Wahai Sawad, aku minta maaf kerana aku tolak kamu dengan sugi. Tapi Sawad tak nak maaf. Beritahu ya Rasulullah SAW, aku tak maaf, aku nak qisas. Qisas maknanya balasan seimbang. Kamu tolak aku tolak kamu balik dengan sugi. Bila sebut Sawad nak nak tolak Nabi dengan sugi semula sebagai qisas, Umar Al-Khattab yang ada pada masa itu minta izin. Wahai Rasulullah, biar aku bunuh Sawad ni. Apa ni? Tak kenal Nabi ni. Sampai kau pekat nak qisas, balasan seimbang. Nabi beritahu kepada Umar, wahai Umar, jangan marah kepada Sawad. Aku ditegur oleh Jibril AS atas perkara ini. Maka kata dengan Sawad, auja'tani ya Rasulullah fa'aqidni min nafsik. Kamu telah pun menyakitkan aku dengan sugi ini, aku ingin balas. Dan ketika membalasnya, aku nak minta supaya kamu cabut baju kamu. Wah, dah lah minta nak balas balik. Kemudian nak minta supaya Nabi cabut baju. Supaya apa? Senang. Kok kata nak tolak dengan sugi itu langsung kena pada kulit Nabi dan tak berlapik pun dengan baju. Tuan-tuan dan puan-puan, demi al-adil, demi nak berlaku adil, Nabi SAW buka baju dalam masjid ni. Belum solat subuh ni. Bila buka nak baju, maka Nabi kata, nah, istaqid ya Sawad. Sekarang sila balas wahai Sawad. Dah nak sangat. Maka Sawad pun pergilah menghampiri Nabi SAW. Dan apa yang berlaku?
yang berlakunya ialah sawat peluk Nabi sekuat-kuatnya. Sawat peluk Nabi sekuat-kuatnya. Menyebabkan semua sahabat-sahabat Nabi, hatta Nabi sendiri SAW terkejut dan tergamam. Ya, apa kono ni sawat ni? Tadi nak balas beria, tiba-tiba peluk beria pula. Akhir sekali sawat pun mendedahkan hal yang sebenarnya. Apa dia? Wahai Rasulullah SAW, sebenarnya apa yang berlaku ini strategi aku ni. Strategi aku supaya ujungnya aku boleh minta daripada kamu, kamu buka baju, tujuannya aku nak berpeluk dengan kamu, dan akhirat kelak aku boleh sebut di hadapan Allah Azza wa Jalla, wahai Allah, kulit aku ni Sawad bin Khuzayyah pernah bersentuh dengan kulit kekasih kamu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh demikian, kasihlah kepada kulit aku ini, jangan sesekali masukkan, lontarkan dia ke dalam neraka, sebaliknya jemputlah kulit ini masuk syurga. Tu dia. Masya Allah, sangat hebat, sangat luar biasa. Tak apalah, pokoknya yang saya nak highlightkan di sini ialah Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan kuasa imuniti. Kok Nabi nak kata, wahai Sawad, ingat aku ni Nabi, aku ni Rasul. Tambah-tambah di Madinah ni, Nabi ni ketua negara, Perdana Menteri pun Nabi, Presiden pun Nabi, Raja pun Nabi. Takkanlah kamu sampai hati nak kata minta supaya diperlakukan aku semeka rupa. Boleh saja. Tapi Nabi nak didik kita. Dan Nabi nak ajar kepada penguasa-penguasa di luar sana, ingat, di hadapan rakyat jelata mesti berlaku adil. Jangan kamu fikir mentang-mentang kamu ni raja, kamu ni agung, kamu ni Perdana Menteri, kamu ni Menteri Besar, kamu ni Menteri Kabinet, kamu ni Esko, menyebabkan kamu boleh melakukan apa jua yang kamu nak lakukan, biarpun kadang-kadang membawa kepada kezaliman, membawa kepada ketidakadilan, mengambil hak orang lain dengan cara yang tak betul. Hukumnya tetap haram. Adil Allah, adil yang bersifat mutlak. Apa maksud mutlak? Tidak ada kompromi akhirat kelak. Sesiapa yang berlaku adil, orang kampung biasa tetap akan masuk syurga. Sesiapa yang tak berlaku adil, maka bangsawan macam mana sekalipun tetap akan ditenyih ke dalam tiang neraka. Masya Allah. Inilah dia nilai yang kita nak belajar daripada Allah Azza wa Jalla yang bersifat adil. Jadi menjadikan kita sebagai seorang Islam puas hati, tuan-puan. Oh, Alhamdulillah, puas hatinya aku bertuhankan Allah yang bersifat adil ya. Kok aku tak diadili di dunia, tak apalah. Senang-senang dunia, senang lagi di akhirat. Kalau betul gaya hidupnya, susah-susah dunia, susah lagi di akhirat. Kalau tidak betul gaya hidupnya. Jadi menyebabkan orang yang dizalimi, dia terasa lapang hati. Dan orang yang buat zalim kepada orang, jiwanya tak akan tenang. Sebab apa? Dia akan bertemu dengan Rabu dan Khamisnya, bersemuka dengan Allah Azza wa Jalla yang bersifat al-adil. Baik. Itu ialah cerita pertama. Mari kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan, kepada cerita yang kedua. Cerita ni berlaku kepada Amr bin As. Amr bin Al-As. Siapa dia Amr bin Al-As ini? Pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab menjadi khalifah Islam yang kedua, maka pada zaman Umar ni zaman perluasan empayar Islam. Islam sampai ke Mesir. Kemudian Umar Al-Khattab melantik Amr bin Al-As menjadi gubernur bagi pihak Umar Al-Khattab di Mesir. Baik. Amr bin Al-As ini ada anak namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Satu hari Abdullah bin Amr bin Al-As at-tasabuq. At-tasabuq ni maknanya berlumba lari kuda dengan Qibti, dengan rakyat tempatan Mesir. Bila lumba kuda, hujung sekali Qibti itu menang. Anak Gubernur Mesir ni
Abdullah bin Amr bin As kalah. Wah, bila kalah, Abdullah ni pun marah kepada Qibti. Wahai Qibti, kamu ni lawan anak governor. Kalaupun kuat, jangan tunjuk kuat. Kalaupun menang, jangan zahirkan kemenangan. Kena tunjuk lemah dan kena buat kalah. Ini anak Amr bin Al-As. Tak cukup dengan tu, dia pukul lagi akan Qibti tersebut. Si Qibti ini terasa bagaimana hak keadilan dia dirampas. Bagaimana berlaku kezaliman, cari keadilan pada masa itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, Qibti ini bermusafir perjalanan daripada Mesir pergi ke Madinah. Nak mengadu hal kepada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab akan kes ini. Mendengar pengaduan tersebut, terus Amirul Mukminin Umar Al-Khattab menulis surat kepada Amr bin Al-As, memberitahu, wahai Amr bin Al-As, sebaik sahaja kamu menerima surat ini, sila datang segera ke Madinah, bawa bersama anak kamu Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka musafirlah dua beranak ni sampai ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, masuk ke dalam majlis Umar, maka mereka berdua tengok, ada Qibti kat sini, datang lebih awal. Akhir sekali Umar mengadili kes ini dan membuat kesimpulan bahawa anak Amr bin Al-As yang bernama Abdullah ni seorang yang bersalah kerana herdik Qibti dan pukul Qibti ini. Justru Umar memberitahu kepada si Qibti, wahai si Qibti, idrib ibn al-akramin. Wahai Qibti, sila pukul anak orang mulia ini. Wah, berbangga sangatlah dengan keturunan, dengan jawatan. Aku anak Gubernur Mesir, jangan buat menang, kena buat kalah. Maka idrib ibn al-akramin, sila pukul anak orang mulia ini. Maka si Qibti pun pukul lah Abdullah ni. Bila sudah pukul, kata dengan Umar, nah, pukul bapak dia pula. Tu dia. Pukul bapak dia pula. Gubernur Mesir ni, Amr bin Al-As. Kata dengan Qibti, ayah dia tak pukul saya, yang pukul anak dia je. Umar kata, sama je, bapak dengan anak. Anak jadi macam ni kerana ayah dia lah. Maka pada masa itu Umar Al-Khattab membuat ucapan dengan mengatakan, ya Sa'ad, matasta'badtumun nas waqad wulidathum ummahatuhum ahrara. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, aku ingin bertanyakan kamu satu soalan. Sejak bila kamu pandai memperhambakan manusia? Sedangkan manusia ini semenjak hari pertama dilahirkan daripada kandungan ibunya ahrara, seorang yang merdeka. Maka zalim, sangat tidak adil kamu nak memperkotak-katikkan kebebasan hamba ini bercanggah dengan Islam. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, ya Allah, ya Tuhanku, tak tahulah Ustaz, sesiapa yang mendengar akan cerita ini meruntum perasaan. Tak boleh nak bayang kalaulah cerita ini ada dalam kotak fikiran setiap pemimpin di Malaysia, setiap pemimpin di dunia, bagaimana mereka sesaat tidak berlaku adil kepada rakyat, mereka sesaat berlaku zalim kepada rakyat, sebenarnya mereka cuba memperhambakan manusia, memperbodohkan manusia, menipu manusia, mengkhianati manusia, mensabotaj manusia, dan mereka ini akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan azab yang sangat pedih. Kenapa? Kerana mereka tidak meniru kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Mereka tidak berusaha memposisikan diri mereka untuk mengambil inspirasi Asmaul Husna. Allah itu bersifat apa dia? Al-Adal, yang maha adil. Apabila kamu memerintah, kamu juga mesti menjadi seorang yang adil. Tengok apa yang berlaku pada Nabi. Tengok apa yang berlaku kepada Amr bin Al-As. Ini inspirasi yang mereka ambil daripada Allah Azza wa Jalla yang bersifat Asmaul Husna. Andai kata mindset ini ada
pada setiap di kalangan kita, insya-Allah rumah tangga akan bahagia, komuniti akan bahagia, masyarakat akan bahagia, ummah akan bahagia, dunia akan bahagia. Tapi yang jadi porak-poranda hari ini sebab nilai al-adl, keadilan itu sudah semakin terhakis. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Supaya bicara kita Allah yang bersifat al-adl pada pagi ini lebih orang kata masak, lebih mantap dan lebih orang kata menyeluruh, maka Ustaz akan teruskan lagi dengan beberapa kisah yang lain. Dan kisah ini berlaku pada Umar Al-Khattab. Dan Ustaz akan bawakan dua kisah. Satu, kisah Umar berkata pada perutnya. Yang kedua, kisah Umar bersama ibu yang mempunyai anak. Baik. Maka macam mana cerita kisah Umar dengan perut dia? Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, ada satu tahun berlakunya apa disebut Amur Ramadah, tahun kemarau. Kemarau ni amat dahsyat sampai ke pekat debu berterbangan di udara. Itu sebab dinamakan ramad. Debu yang berterbangan di udara, dik panas yang teramat sangat. Dan tanaman tak menjadi. Berakhir dengan kebuluran. Ya Allah, suasana sangat getir pada masa itu. Maka terpaksalah Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membuat apa yang disebut muwahhidut ta'am. Muwahhidut ta'am maknanya catuan makanan. Makanan di negara Madinah terpaksa bercatu, tuan-puan. Apa yang menarik ialah begini. Umar Al-Khattab sebelum memperkenalkan polisi mencatu makanan di Madinah, terlebih dahulu Umar Al-Khattab mencatukan makanan untuk diri dia, isteri dia dan anak-anak dia. Dengan cara hanya makan 3 biji buah kurma sehari. Okey, dalam sehari letak 3 biji buah kurma, 1 biji ambil pagi, tengah hari ambil lagi sebiji, malam ambil lagi sebiji. Kita ni 10 biji sekali makan orang kata. Tapi Umar Al-Khattab 3 biji sehari makan. Kenapa? Umar sebelum nak mengaplikasikan, mewartakan catuan makanan kepada rakyat jelata, maka demi nak berlaku adil, biar Umar dulu yang catu untuk diri dia. Sehinggalah pada hari Jumaat di Masjid Nabawi, Umar nak berkhutbah pada tajuk catuan makanan, naiklah ke atas mimbar. Perjalanan menuju ke mimbar, tiba-tiba bunyi suara, bunyi kruk-kerak, kruk-kerak, kruk-kerak. Sahabat-sahabat Nabi berpaling satu sama lain. Suara apa ni? Kruk-kerak, kruk-kerak ni. Tiba-tiba mereka perasan, oh, itu suara yang datang daripada perut Umar Al-Khattab. Apa maksud? Perut Umar kembung, tuan-puan. Masuk angin. Kembung masuk angin sebab tak cukup makanan. Kembung masuk angin sebab kelaparan. Apa tidaknya 3 hari berturut-turut ni makan buah kurma hanya 3 biji sehari. Namun apa yang hebatnya, tuan-puan, Umar naik atas mimbar dan berkhutbah, dan Umar ketika mana perutnya berbunyi kruk-kerak, kruk-kerak, Umar pun ambil tangan kanan dan letakkan ke perut baginda dan perutnya, dan Umar tepuk tangan beliau di perut sambil berkata, ya batni tuqarqir in turida an tuqarqir fa innaka la tazuqa as-samna wal lahma hatta tashba'a minhu ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai perutku, tuqarqir in turida an tuqarqir. Bahasa mudahnya ialah keruk-keraklah setakat mana yang kamu nak keruk-kerak. Yang jelas, mulai hari ini, kamu tidak lagi akan dapat mengecapi makan minyak, keju dan sapi
sehingga kenyang seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di hadapan aku. Allahu akbar. Sahabat-sahabat Nabi semuanya terpegun. Semuanya terkasima. Terkasima ni apa tuan-puan? Terkacing gigi dan lidah melihat kepada keadilan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang memerintah Madinah mengamalkan untuk dirinya terlebih dahulu sebelum orang lain. Apa dia? Catu makanan. Jadi, kuklah tuan-puan tanya, Ustaz, Umar Al-Khattab berlaku adil ni daripada mana Umar belajar? Maka tentunya Umar Al-Khattab belajar daripada Asmaul Husna. Allah yang bersifat Al-Adal, Allah Maha Adil. Allah yang bersifat Al-Adal, jauh sekali daripada berlaku zalim. Allah yang bersifat Al-Adal minta supaya kita ni berlaku adil. Maka ujian bagi Umar Al-Khattab ialah berlaku adil tahun kemarau terlebih dahulu. Umar Al-Khattab mencatu makanan. Kok hari ni kita nak kata kepimpinan teladan, inilah dia sebenarnya kepimpinan teladan. Kita sebagai ibu ayah dalam rumah tangga, kita mesti menunjukkan contoh yang baik terlebih dahulu. Barulah anak-anak ikut. Kalau kita bercakap soal wahai anak-anak, jangan membazir. Kita jangan membazir. Wahai anak-anak, kena solat berjemaah. Kita mesti solat berjemaah. Wahai anak-anak, kena tunjukkan kasih sayang di kalangan adik-beradik. Kita sebagai ibu ayah kena tunjukkan kasih sayang kepada anak-anak. Kalau tidak koyak tuan-puan. Kita sebagai ibu ayah kata jangan membazir, tapi kitalah yang membazirnya. Koyak namanya. Kitalah sebagai ibu ayah pesan supaya anak baca Quran, solat berjemaah, baca Quran, solat berjemaah, baca Quran, solat berjemaah. Tapi kita mak ayah tak pun baca Quran, kecuali jarang-jarang. Ayah taklah pergi ke masjid solat berjemaah, kecuali jarang-jarang. Sorry. Ini namanya tak adil pada diri sendiri. Amboi, beria suruh orang lain ya. Tapi untuk diri sendiri tak laksanakannya. Ini tidak adil. Umar Al-Khattab adil tu. Adil. Bayangkan Umar Al-Khattab kata okey, dicatu makanan. Umar 3 hari lebih awal mencatu makanan. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Kalau kita bincang secara lebih meluas dalam konteks kepimpinan hari ini, Masya Allah, Ustaz sedih sebenarnya bila ada orang-orang mengatakan bahawa sistem pencen di Malaysia bakal dihapuskan kerana pihak government tak mampu lagi nak nak menanggung bayaran pencen. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena kaji secara holistik, secara menyeluruh. Apa dia? Rata-rata rakyat Malaysia yang disebut penjawat awam, gaji mereka ni bukannya besar-besar pun. 3,000 sebulan, 5,000 sebulan, jarang-jarang 7,000, jarang-jarang 10,000. Kok kata pencen bayar separuh pun tak menjejah sangat akan keuangan negara. Yang jadi liability besarnya ialah dia, maaf cakap, menteri-menteri ataupun gaji yang orang-orang jawatan politik yang semua kita tengok diviralkan gaji 50,000 seorang, 80,000 seorang, 120,000 seorang sebulan-sebulan. Bila pencen dapat separuh. Pendek kata pencen mereka ini 50,000 sebulan, tiba-tiba apa yang berlaku boleh menampung untuk puluhan bahkan ratusan rakyat biasa. Maaf, Ustaz tidak bercakap dalam konteks politik kepartian, tetapi Ustaz bercakap dalam konteks kita mesti berlaku adil. Maka itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, sistem penggajian dalam Islam mengambil kira kemunasabahan. La ifrat wala tafrid. Tuan-tuan dan puan-puan, sistem penggajian mulai berlaku semenjak zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan Ustaz ni ada buku berkaitan dengan khalifah-khalifah Islam. Ini ialah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini Al-Khalifah Umar, ada Uthman, ada Sayyidina Ali, dan Ustaz sedang mengkaji secara menyeluruh bagaimana supaya berlaku adil. Kita bercakap tentang Asmaul Husna, Allah yang bersifat adil ini ialah
akhir sekali bermula daripada zaman Abu Bakar, Abu Bakar yang menjadi khalifah Islam, Abu Bakar yang bekerja di pasar, akhir sekali sahabat-sahabat kata, tak wahai Abu Bakar, beginilah, mari kita beri gaji bulanan kepada kamu. Tetapi bagaimana dikontrol gaji bulanan itu jangan melampau-lampau tinggi sehingga menjejaskan kepada baki ramai rakyat di Madinah. Maka dipertimbangkan gaji khalifah ialah dengan kadar yang munasabah berlebih kurang sebagaimana pendapatan yang dimiliki oleh orang awam biasa. Jangan berlaku gap. Sebab apa? Bila berlaku gap yang jurang, maka tidak adil. Sedangkan duit itu ambil daripada khazanah duit rakyat. Allahu Akbar. Halusnya tuan-tuan. Dan Umar Al-Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin, Khalifah Islam yang kedua, berpesan, wahai pihak kerajaan, kalau kamu nak bagi duit kepada Umar Al-Khattab, gaji allowance bulanan, sila kaji. Kaji dengan maksud beri sekadar untuk aku cukup makan supaya aku boleh fokus kepada kerja mentadbir negara. Jangan beri lebih daripada itu sebab aku akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan, duit yang halal akan dihisap di hadapan Allah Azza wa Jalla. Duit yang haram akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. So, mindset Abu Bakar, mindset Umar Al-Khattab ialah adil. Apa makna adil? Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Itu kan kita belajar tu. Nah, apa makna adil? Tidak meleset dan tidak over sangat. Ambil jalan tengah yang sederhana. Apa makna adil? Beri hak kepada mereka yang berhak dengan meraih instrumen hukum agama. Ini yang kita belajar pada dua siri yang terlepas, berbicara tentang Allah Azza wa Jalla yang bersifat adil. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tajuk ini memang tajuk yang besar, tajuk yang luas, tajuk yang berkaitan dengan pengurusan dalam Islam. Maka Ustaz mengangkat tajuk ini untuk kefahaman kita semua. Baik, seterusnya ialah kisah Omar bersama dengan ibu yang mempunyai anak. Cerita ini macam mana tuan-puan? Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, Umar Al-Khattab ni ketika mana beliau menjadi khalifah Islam yang kedua, siang dia buka pintu untuk rakyat. Malam dia buka pintu untuk Allah. Maknanya malamlah masa untuk Umar Al-Khattab qiyamul lail, tahajud, muhasabah diri, postmortem, berdoa kepada Allah dan seumpamanya. Ada masa-masa dan ketikanya Umar Al-Khattab pada waktu malam akan keluar juga daripada rumah. Untuk apa? Meninjau tentang kepuasan pelanggan rakyatnya yang berada di Madinah. Apa yang tak cukup, Umar akan lengkapkan. Apa yang kurang, Umar akan lengkapkan. Sehinggalah satu ketika Umar Al-Khattab bersama dengan pembantunya yang bernama Aslam melalui satu khemah, dan pada masa itu bagaimana Umar Al-Khattab mendengar kanak-kanak dalam khemah itu merengek kelaparan. Yalah, budak-budak kecil kan bila lapar, merengek kelaparan, menangis dan seumpamanya. Kemudian akhir sekali Umar Al-Khattab pun beri salam dan minta izin untuk masuk. Maka Umar Al-Khattab diizinkan untuk masuk. Kemudian ditanya, kenapa ni, apa yang berlaku? Si makcik tua beritahulah, sebenarnya aku ni miskin. Sampai ke pekak tak ada makanan nak makan. Anak aku kelaparan. Jadi aku pun masaklah air dengan batu. Kemudian aku pukul-pukul sikit periuk. Konon-kononnya sedang masak lah tu. Dengan harapan anak aku tunggu. Dan di hujungnya supaya anak aku tertidur. Supaya senyap. Apapun si perempuan ini menyebut satu perkataan. Dan perkataan yang sangat mahal. Apa yang aku lalui hari ini, akhirat kelak aku akan tuntut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di antara aku dengan Allah adanya Umar Al-Khattab yang menjadi pemimpinku, dan aku akan menuntut
Di mana Umar Al-Khattab? Kenapa Umar Al-Khattab tak boleh nak berlaku adil memberikan makanan kepada rakyatnya? Ucapan makcik ini sangat tersentak kepada Umar. Dalam keadaan Umar sudah pun berhempas pula siang, malam, pagi, petang untuk menyempurnakan urusan rakyat, berlaku adil, memberikan hak kepada mereka yang berhak. Terlepas pandang jugalah ada satu khemah yang tak cukup makan. Maka apa yang berlaku tuan-puan, Umar Al-Khattab terus keluar daripada khemah, pergi ke treasury negara, pergi ke tempat store persimpanan negara. Kemudian dia beritahu kepada pembantu dia Aslam, wahai Aslam, sila ambil gandum letak atas belakang aku. Aku nak punggah pergi hantar ke khemah tersebut. Kata Aslam, wahai Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, itu bukan kerja tuan, itu kerja saya jadi pembantu tuan. Apa kata Umar? Wahai Aslam, ingat, aku bukan pikul gandum ni, tapi aku pikul dosa Umar Al-Khattab. Demi Allah, aku akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla akhirat kelak, kenapa makcik ini kelaparan. Aku mahu berlaku adil, kerana adil itu mendekatkan aku kepada taqwa. Aku mahu berlaku adil kerana Allah Azza wa Jalla juga Tuhan yang bersifat adil. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, kefahaman Umar Al-Khattab kepada kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Surah Ali Imran ayat 79 tadi. Maka bagaimana Umar pun memikul bebanan gandum atas belakang, berjalan pergi ke khemah tersebut, dan Umar sendiri yang membantu memasak makanan, dan Umar sendiri yang tengok bagaimana makcik itu hujung jatuhnya menyuapkan makanan kepada 3 orang anak yang kecilnya. Dan akhir sekali apa kata Umar kepada Aslam? Ya Aslam, innal ju'a asharahum wa abkahum fa ahbabtu alla ansarifa hatta ara ma ra'aitu. Wahai Aslam, sesungguhnya kelaparan menjadikan mereka anak beranak ini terpaksa berjaga malam dan terpaksa menangis. Maka aku sangat gembira pada saat ini aku melihat apa yang kamu saksikan. Apa dia? Pertama sekali, Umar Al-Khattab telah menunaikan tanggungjawabnya berlaku adil kepada rakyat jelata. Subhanallahil azim, Masya Allah, Tabarakallah. Ustaz tak tahulah, kalaulah kuliah Asmaul Husna kita pagi ini didengari oleh penguasa di Malaysia, yang Ustaz ulang selalu, didengari oleh yang berhormat ke, oleh menteri ke, oleh Perdana Menteri ke, oleh raja ke, oleh agung ke, harap-harap tersentaklah hati mereka. Aku mesti melihat jawatan yang aku sandang ni amanah, bukannya peluang untuk mengauk kekayaan bagi diri sendiri. Aku mesti melihat jawatan yang aku sandang ini, aku akan diadili oleh Allah Azza wa Jalla, bukannya batu loncatan untuk aku mendapat prestige daripada jawatan yang aku sandang. Tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz tak boleh nak bayang kalaulah fikiran ini ada dalam mindset setiap di kalangan frontliner yang memimpin negara Malaysia, insya-Allah tidak ada istilah ada orang miskin di Malaysia, tidak ada istilah homeless, rakyat yang tidak ada rumah, tidak ada istilah mereka yang tak cukup makan, tidak ada istilah apa disebut inflasi, tidak ada istilah apa disebut pengangguran yang menjadi hari ini himpitan keuangan sangat dahsyat, sedangkan Malaysia adalah negara yang kaya. Tapi kenapa koyak? Rasuah sana, rasuah sini, pecah amanah sana, pecah amanah sini, tipu sana, tipu sini, solap sana, solap sini. Kita boleh senaraikan 1000 punca, tapi main pointnya kerana kita tidak mengenali Allah. Allah mana? Allah yang memiliki Asmaul Husna. Asmaul Husna mana? Yang memiliki Asmaul Husna yang bersifat Al-Adil. Maka mustahak tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, tajuk Allah bersifat Al-Adil ini dihadam sungguh-sungguh, difahami sungguh-sungguh.
Kalaulah difahami oleh seorang ayah, dia akan menjadi ayah yang paling adil kepada isteri dan anak-anaknya. Andai kata difahami oleh anak, anak akan menjadi seorang yang paling adil untuk diri dan ibu ayahnya. Andai kata tajuk ini difahami oleh ibu, oleh isteri, dia akan menjadi seorang ibu dan isteri yang paling adil kepada suami dan anak-anaknya. Jika sekiranya tajuk ini difahami oleh komuniti masyarakat, komuniti paling masyarakat yang paling adil sama mereka, hal yang sama jika sekiranya diketahui oleh pihak penguasa, penguasa yang maha adil, yang paling adil kepada rakyat jelatanya. Akhir sekali, keluarga jadi baik, masyarakat jadi baik, komuniti jadi baik, ummah jadi baik, dan dunia keseluruhannya akan jadi baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin dan muslimat sekalian, mengakhiri tajuk kita pada pagi ini, Ustaz berkongsi dengan tuan-puan satu doa ketika berumur 40 tahun. Tu dia. Allahu Akbar. Islam ni agama yang kaya dengan doa. Sebab doa kita ni sembang kita dengan Allah. Apa makna doa? Minta kita kepada Allah. Apa makna doa? Sembang kita kepada Allah. Jadi pada pagi ini doanya berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa ini ada dalam surah Al-Ahqaq ayat ke-15 yang bermaksud, wahai Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau redai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguh aku bertaubat pada Engkau dan sungguh aku termasuk di kalangan orang-orang Muslim. Jadi ambil Quran, buka surah Al-Ahqaq ayat ke-15, baca doa ini, insya-Allah menjadikan sisa usia kita ni 40 tahun ke atas akan semakin taat. Sisa usia kita 40 tahun ke atas ni menghapuskan dosa dan menjadikan kita dengan Allah semakin taat dan dengan ummah semakin bermanfaat. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada siri akan datang kita akan sambung satu lagi perbincangan Asmaul Husna Allah yang bersifat adil ini dalam tajuk yang lebih spesifik. Tajuk lebih spesifiknya apa dia? Persoalan yang sering kali diungkap, iaitu setiap apa yang kita lakukan ini sememangnya telah pun diketahui oleh Allah Azza wa Jalla sejak azali. Contoh, Fir'aun akan lawan Nabi Musa. Hujung jatuhnya Fir'aun akan mati kufur. Hujung jatuhnya Fir'aun akan masuk neraka. Tentunya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla sejak azali sebagai Allah yang maha berilmu. Tapi apakah adil bagi Allah Azza wa Jalla memasukkan Fir'aun ke dalam neraka di kekufuran? Kenapa Allah tidak merubah qadar takdir Allah, qadar takdir Fir'aun? Maka di mana keadilan Allah dalam hal ini? Nah, ini persoalan-persoalan yang kadang-kadang berbangkit di kalangan kita. Tertanya-tanya, nak tanya, tak nak tanya, tak nak tanya, nak kena tanya. Kadang-kadang di kalangan asatizah pun, jawab pun berbelit-belit. Akhir sekali kita pun tak faham, dia pun tak faham. Maka insya-Allah Ustaz akan cuba menghuraikan tajuk ini dengan bahasa yang mudah. Dengan bahasa yang mudah untuk kita fahami, dan di hujungnya kita akan nampak garis keadilan Allah Azza wa Jalla terhadap perbuatan hamba-hambanya. Jadi sekadar itulah saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla beri manfaat kepada kita semua. Marilah sama-sama kita menutup majlis ini dengan membaca surah Wal Asri dan majlis kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat
kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia.